Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 11 hari bulan 12 2022. Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat fiqh yang terpilih dalam bab perkahwinan. Al-hikayatu as-saniyatu wal khamsun ba'da al-mi'ah. Hikayat yang ke-152. Cerita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nak kahwin seorang lagi. Menarik ceritanya. Apa yang terjadi? Kita tengok hikayat, kemudian kita cari dia punya fawaid ataupun dilalat. An ibn Abi Mulaikah anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Mulaikah ni tabi'in. Meriwayatkan daripada seorang sahabat nama dia Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'ala al-mimbar. Miswar kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika baginda berada di atas mimbar. Di atas mimbar masjid dia. Yaqul, Nabi kata apa? Inna bani Hisham bin Al-Mughirah. Maknanya anak beranak Hisham bin Mughirah ista'zanuni, minta izin dengan aku fi an yunkihu ibnatahum Ali ibn Abi Talib. Mereka minta izin dengan Nabi sebagai bapa mertua nak kahwinkan salah seorang daripada anak mereka dengan Ali. Ali dah jadi menantu Nabi, suami kepada Sayyidah Fatimah. Maka Nabi kata apa? Fala azanu, aku tidak benarkan, aku tak izin. Summa la azanu, aku tak benar. Summa la azanu, aku tidak izinkan. Mana 3 kali Nabi ulang, tidak memberi kebenaran. Illa an yurida ibnu Abi Talib an yutalliq ibnati, kecuali anak Abu Talib, Ali, nak cerai anak aku, boleh lah. Wa yankih ibnatahum, dan dia kahwin dengan anak Bani Hisham bin Al-Mughirah. Nabi kata apa? Kenapa Nabi tak izin? Fa innama hiya bad'atum minni. Fatimah itu daripada darah dagingku. Itu terjemahan bebas. Yuribuni ma arabaha, menyedihkan aku kalau anak aku sedih, menyusahkan hati aku kalau anakku susah hati. Wa yu'zini ma azaha, dan menyakitin aku kalaulah anak aku juga rasa sakit dengan peristiwa tersebut. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Apakah hadis ini? Dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Muslimat gembira malam ni. Haqqul mar'ati fi ishtirati 'adami at-tazawwuj 'alaiha. Hak wanita boleh dia buat syarat jangan kahwin dengan wanita lain kalau selagi dia hidup ataupun selagi dia sihat. Contohnya bila orang ni nak pinang seorang perempuan, maknanya wanita itu berhak untuk buat syarat. Nak kahwin dengan saya boleh, tapi syarat awak tak boleh kahwin dengan orang lain selagi saya hidup ataupun selagi dia sihat. Mana kalau dia sakit, tak boleh nak khidmat, tak apa, bolehlah.
Tak, jangan pula sakit ke hidup ke mati tak cakap. Itu zalim nama dia lagu tu. Itu syarat yang sebab hak suami tu ada. Cuma dia boleh buat syarat sedemikian. Bertulis ke cukup dengan kata-kata, boleh dua-dua. Hari ni kita beri hak wanita, hukuk al-mar'ah. Baik, 10 perbincangan dalam kisah ini. Yang pertama kita kena Ibnu Abi Mulaikah, nama dia Abdullah bin Abi Mulaikah, seorang ulama tabi'in. Tabi'in ini maknanya orang yang sempat hidup dengan sahabat. Nama dia Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Waqila Zuhair bin Abdullah bin Jun'an. Al-Imamul Hujjah Al-Hafiz. Mana orang hebat ni, orang hafal hadis ni, Al-Hafiz. Gelar dia Abu Bakar. Ada kata Abu Muhammad Al-Qurashi At-Taimi Al-Makki Al-Qadi Al-Ahwal Al-Muazzin. Itu jawab, itu dia panggil pengenalan diri dia, hebat lakulah tu. Dia ni qadi, dia juga muazzin. Dia muazzin kepada siapa? Kepada Ibnu Zubair. Waktu Ibnu Zubair jadi khalifah, dia jadi muazzin dan menjadi qadi bagi dia. Dia dilahirkan pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau sebelumnya sikit. Seorang yang alim, faqih, sahibu hadis, makna banyak riwayat hadis. Wa itqan, dan sangat teliti dalam riwayat hadis. Ma'dudan fi tabaqati ata. Dia ni label dianya satu label dengan Ata, mana mufti Mekah tu, orang hebat belakalah ni. Itu kita kenal siapa dia, Ibnu Abi Mulaikah. Sekarang kita pindah kepada Al-Miswar Ibnul Makhramah. Sahabat Nabi nama dia Miswar bin Makhramah. Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, sahabiyun. Sahabi itu makna sahabat. Min Bani Zuhrah bin Qusay bin Kilab, Al-Imam Al-Qurashi. Ibu dia nama Atikah, adik-beradik kepada Abdurrahman bin Auf. Zuhriyah aidan. Miswar ni termasuk dalam sigharis sahabah, maknanya sahabat yang muda. Lahu ru'yatun wa riwayatun, dia jumpa dengan Nabi dan dia juga meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang panggil muda lah, sahabat muda. Cerita Miswar bin Makhramah ni, dia pernah pergi jumpa dengan Muawiyah. Panjanglah cerita dia tentang Muawiyah ni, kita tengok dalam siri lain. Yang penting kita nak kenal siapa dia, Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, seorang yang hebat. Siapakah perempuan yang nak dikahwinkan dengan Ali? Manil mar'ah, perempuan yang nak dikahwin dengan Ali itu siapa? Nama dia Juwairiyah binti Abi Jahlin. Anak big boss, anak bosku dah. Juwairiyah anak bosku dia, anak pada Abu Jahal. Ada kata nama Jamilah. Dan aslamat, dia sudah masuk Islam, dan Islamnya elok Islamnya, mana bukan masuk Islam main-main, masuk Islam sungguh. Dan dia bertaraf sahabiyatun, sahabat Nabi. Sebab dia Islam dan dia beriman dengan Nabi, maka dia jadi sahabat. Tak kira anak Abu Jahal tu, cerita lain. Itu keturunan dia. Adapun Banu Hisham bin Mughirah, siapa dia ke dalam Banu Hisham bin Mughirah tu? Siapa dia ke yang masyhur dalam kumpulan ni? Yang pertama Abu Jahal. Tulis pelajar. Abu Jahal nama dia Amru bin Hisham. Amru bin Hisham. Gelar dia Abul Hakam. Abu Al-Hakam. Dia dibunuh dalam peperangan Badar pada tahun yang kedua Hijrah. Yang kedua, orang besar dalam kabilah ini Al-Harith bin Hisham, pak saudara kepada Juwairiyah. Pak saudara, adik-beradik Abu Jahal. Wa Salamah bin Hisham, pak saudara dia juga. Wa Ikrimah bin Abi Jahal, adik-beradik dia. Jadi Salamah, Ikrimah
dan Jamilah atau Juwairiyah ni semuanya masuk Islam amal fathi, pada tahun pembukaan kota Mekah, dan Islamnya mantap. Ada lagi anak-anak dia lagi, Khalid bin Walid, kabilah dia juga. Ummu Salamah radhiyallahu anha juga dalam kumpulan ini. Tapi kita ambil yang besar-besar, Abdullah Ali sana. Abdullah Ali orang Kedai ni. Ali sana dia panggil. Baik. Juwairiyah. Jadi setelah Sayyidina Ali tadi nak kepada Juwairiyah, kemudian dilarang, tidak dibenar oleh Nabi SAW, tidak diizinkan. Maka datang seorang sahabat lain, nama dia Attab bin Asid. Ada baca Asid, ada kata Usaid. Asid bin Abil Ais Al-Amawi. Kita dah bincang dalam siri yang lepas. Dia ni Amir Gubernur Mekah pada zaman Nabi SAW. Bila dia kahwin dengan Juwairiyah, dia dapat anak nama dia Abdul Rahman. Abdul Rahman ni terbunuh dalam peperangan Jamal. Baik. Juwairiyah telah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan juga daripada suami dia Attab. Di antara hadis yang dia riwayat, dia kata satu hari Nabi kita lalu ke rumah dia minta air. Fasaqaituhu, aku beri Nabi kita minum air. Wa qala, Nabi kita bersabda, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat ini orang yang dalam kurun aku, kurun sahabat. Kemudian kurun yang kedua tabi'in. Itu di antara hadis yang diriwayat oleh Juwairiyah. Ini bukan juara isteri Nabi ni, Juwairiyah anak Abu Jahal ni. Baiklah. Itu hadis yang diriwayat oleh Juwairiyah. Dalam riwayat lain kata, bila Nabi nak air, fa qumtu ila kuzin fasaqaituhu. Aku pun beri Nabi minum air. Datang seorang laki-laki tanya soalan tentang Islam. Nabi kata, ta'budullah la tusyriku bi syai'a. Sembah Allah, jangan syirik. Wa tuqimus salah, dirikan salat. Wa tu'tiz zakat, wa tasalir rahim. Simple je. Soalan orang badui ni tak payah masuk sekolah, tak habis satu kuliah pun. Cukup dengan soalan tanya, apakah Islam? Nabi kata ibadat Allah, jangan syirik, salat, zakat, silaturahim, haji belum lagi mungkin. Puasa dah ada, tapi Nabi sebut sebahagiannya lah. Baiklah. Adapun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib ini, Abul Hasan, dikenali dengan nama Abu Turab. Sayyidina Ali ni dikenali gelaran dia dengan nama Abu Turab, bapak tanah. Sebab apa nama dia bapak tanah? Bapak tanah Lis. Tadi Attab tadi dia jadi gubernur Mekah. Wallahu Rasulullah SAW Makkah pada tahun yang ke-8, makna selepas daripada pembukaan kota Mekah tu. Ketika itu umur dia masih lagi tak sampai 20. Kena jaga Mekah ni. Orang hebatlah tu. Baik. Adapun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dikenali dengan nama Abu Turab, bapak tanah. Kenapa? Dengar cerita ni, menarik cerita. Sebab tu nama dia hikayat. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Nabi pergi ke rumah Fatimah tengah hari, waktu qailulah, waktu rehat. Ali tak ada. Nabi bertanya, aina ibnu ammiki? Mana anak pak saudaramu, sepupumu tu mana? Fatimah kata, tadi saya adalah sikit cakap-cakap, salah cakap dengan dia. Dia pun marah. Dia keluar daripada rumah, tak tidur sini tengah hari ni. Nabi tanya, pergi cari dia. Nabi suruh sahabat pergi cari. Cari-cari tengok Ali duduk tidur dalam masjid. Kebetulan kain yang dia lapik dia tu jatuh. Jadi dia tidur tu kena tanah. Jadi kena tanah, turab. Nabi pergi. Nabi pun yamsahu anhu. Nabi pun sapu tanah di tubuh Ali. Nabi kata, qum ya Aba Turab.
Qum ya Aba Turab. Bangun, pok tanah, bangun. Apa tidur atas tanah ni? Itu jadi cerita Aba Turab. Hadis ini muttafaqun alaih. Adapun Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Az-Zahra Ummul Hasan wal Husain, isteri pada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anil jami'. Dia kata Aisyah radhiyallahu anha, satu hari kami berkumpul ramai-ramai isteri-isteri Nabi ni. Tiba-tiba Fatimah datang, masuk. Tamshi, kata di Aisyah, la wallahi ma takhfa masyyutuha min masyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lengguk dia berjalan tu betul-betul cara Nabi. Gaya ayah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Falamma ra'aha rahaba, bila Nabi tengok Fatimah hari, rahaban ahlan bi ibnati, ahlan bi habibati, marhaban bi ibnati. Nabi kata, selamat datang anak perempuanku, mari sini. Biasanya Nabi tak sebelah dia, sama ada kanan atau kiri, tengok tempat kosong. Kemudian Nabi bisik dengan dia. Bisik. Selepas Nabi bisik, Fatimah menangis sungguh-sungguh. Menangis. Sudah. Isteri lain tak dengar apa dia point, tapi tengok. Lepas bisik kejap, tengok nangis. Tak lama Nabi kita bisik kali yang kedua, Fatimah pun senyum. Boleh senyum. Jadi bila selepas Nabi tak ada, Aisyah tanya, ya Fatimah, apa yang terjadi tadi? Nangis lepas tu senyum balik. Apa dia? Fatimah kata, wallahi ma kuntu la ufshi ala Rasulillah sirrahu. Aku tak akan buka rahsia yang Nabi sebut. Tak akan. Jadi Aisyah pun tak paksa lah. Kenapa dia nak paksa? Kan? Tak boleh nak paksa. Bila Nabi wafat, Aisyah tanya, Fatimah, sekarang Nabi sudah tidak ada lagi. Tak ada rahsia lagi. Apa yang terjadi pada hari itu? Harimu menangis, lepas tu kamu senyum. Maka Nabi SAW beritahu, aku tahu ni ya Fatimah, 2 kali Jibril mari muraja'atul Quran, dan aku nampak ajal aku sudah hampir. Aku pun menangis lah. Bunyi Rasulullah nak wafat ni, kenapa pula tak menangis? Ayah kita tak Nabi pun kita menangis. Tak lama, kemudian Nabi panggil, Fatimah, ala tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin? Mu tak suka ke tidak? Mu ni Allah Ta'ala bagi gelaran jawatan penghulu bagi segala wanita mukminin, au sayyidah nisa' hazil ummah, ataupun menjadi penghulu bagi wanita ini, wanita umat ini. Jadi aku pun gembira dengan jawatan itu. Ada juga riwayat kata Nabi SAW beritahu bahawa dia ni di antara anak yang akan cepat ikut jejak langkah Nabi. Maknanya dia pun akan wafat selepas Nabi kita pergi, tak berapa lama. Wallahu alam. Yang penting riwayat ini, riwayat muttafaqun alaih ini tak sebut cerita tu. Dia sebut cerita Sayyidatu nisa'i al-ummah. Naam. Nisa' hazihil ummah. Allahu Akbar. Jadi bila yang keenam, apabila berlaku isu macam ni, Nabi SAW pun cakap dengan Sayyidina Ali lah. Ali, dia puji Abul As ibn Rabi', suami kepada Zainab. Anak dia yang paling besar kan, nama Zainab, yang paling tua. Dia kahwin dengan Abul As ibn Rabi'. Abul As ibn Rabi' ni siapa dia? Anak saudara kepada Khadijah. Anak Halah binti Khuwailid. Jadi di antara Abul As ni selalu pergi ziarah Khadijah. Akhirnya dia kahwinkan dengan Zainab sebelum Nabi jadi Nabi lagi, sebelum turun wahyu lagi. Panjanglah cerita dia nya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aliyan khataba binta Abi Jahlin. Kata di Miswar, Ali pergi nak mina anak Abu Jahal tadi, Juwairiyah. Fatimah pun dengar. Bila Fatimah dengar, dia pergi mengadu kepada ayahanda dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, Ali nak kahwin lagi tu dengan anak Abu Jahal tu, macam mana ni? Maka Nabi pun cakap. Nabi kata, ankahtu Abul As ibn Rabi'.
aku dah kahwinkan anak perempuan aku Zainab dengan Abul As bin Rabi', fa haddatsani wa sadaqani. Dia bercakap baik dengan aku dan dia benar dengan janji dia. Mana janji dia ni, mungkin janji dia tak akan kahwin orang lain selagi Zainab ada. Yang pentingnya Nabi puji Abul As sebab dia tak cari yang lain. Maka Nabi kata, wa inna Fatimata bad'atun minni. Fatimah ni darah dagingku, aku tak suka dia susah hati. Wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu wa bintu aduwillah inda rajulin wahid. Nabi kata tak boleh berkumpul di antara anak Nabi dengan anak musuh Allah Ta'ala di bawah seorang suami. Tak boleh kambing. Jadi Ali bila dengar cerita ni, tarakal khitbata, Ali pun tak jadilah nak kahwin sebab dia tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak izin. Begitulah sepatutnya kita ni, kalau kita ada bapak mertua, mak mertua kita ada, kalau nak kahwin tu tanya khabarlah dulu. Kecuali memang apa ni, masalah lain lah, ada masalah tertentu. Ni suka-suka yang nak kahwin, isteri boleh je, sihat molek lagi. Lebih-lebih lagi kalau suami tu duduk rumah mertua. Ini lagi orang panggil buat hal sungguh. Kita duduk menumpang rumah mertua. Tiba-tiba pergi kahwin dengan orang perempuan lain, pergi duduk rumah sewa. Anak duduk rumah mertua, kita kata ini kurang dari sudut, kurang sopan lah dari sudut kira-kira. Tengok Nabi sebut apa. Nabi kata fahaddatsani wa sadaqani, maknanya Abul As mari minta dengan aku nak Zainab. Dan dia juga telah berjanji bahawa dia akan jaga Zainab ni, akan beri kebahagiaan pada Zainab. Dia tak akan menyakiti Zainab. Maknanya dia di antara menyakiti perempuan ni, kalau dia tak boleh terima poligami, tak bolehlah kita pergi poligami. Itu nama dia menyakiti. Ini Nabi kita puji. Puji Abul As, merantu dia tu. Jadi Abul As ni pun apabila dia ditawan dalam peperangan Badar, kemudian Zainab hantar mari tebusan untuk tebus suami dia tu dengan kalung yang telah diberi oleh ibu dia Khadijah. Nabi tengok, Allah, ini kalung Khadijah ni. Maka Nabi kita lepas Abul As dengan janji mu hantar mari Zainab ke Madinah sebab dia Islam, mu tidak Islam. Jadi itu di antara kata dalam bahasa Melayu kata pukul anak sindir menatu ni. Jadi gitulah keadaannya. Mana dia puji Abul As, maknanya Nabi tegur Sayyidina Ali, jangan buat perangai Ali. Mu ni isteri mu tak anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan buat hal. Gitulah. Jadi ini kita kena hormatlah juga kepada bapa mertua kita, lebih-lebih lagi bapa mertua yang ada kedudukan. Jangan mudah-mudah hok main gitu. Apalagi kalau kahwin lari pula. Allahu akbar, dengan kahwin seberang ke apa benda. Tak patut ni. Baiklah. Isu yang ketujuh, awwalu zaujatin li Muhammad. Isteri yang pertama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa dia? Sayyidah Khadijah binti Khuwailid al-Qurashiyah al-Asadiyah. Dia kahwin awal lagi lah, belum jadi Nabi lagi. Ketika umur Nabi 25 tahun. Umur Khadijah berapa? Khilaf. Ada kata sekitar tu juga, ada kata 40 tahun. Yang masyhurnya begitulah. Jadi kita tak nak bahas umur Khadijah sekarang. Yang pentingnya Nabi kahwin dengan Khadijah. Jadi Khadijah telah melahirkan Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah dan Abdullah. Abdullah tu lahir selepas sudah menerima wahyu. Mata Al-Qasim wa mata Abdullah, yang dikenali dengan nama At-Tayyib ataupun At-Tahir, gelaran dia. Adapun anak-anak perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Fatimah yang paling bongsu. Paling bongsu sekali. Matat Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha wafat sebelum hijrah 3 tahun. Dan Zainab juga mati pada ketika Nabi kita hidup lagi, iaitulah pada awal tahun 8 hijrah. Ruqayyah wafat dia pada masa peperangan Badar. Jadi Osman tak pergi perang Badar sebab Nabi suruh jaga Ruqayyah yang sedang sakit. Ramadan tahun yang kedua, maka dia Ruqayyah meninggal pada tahun itu.
Kemudian Nabi kahwinkan Uthman dengan anak dia yang seorang lagi, nama dia Ummu Kalsum. Ummu Kalsum juga meninggal pada bulan Syaban tahun yang ke-9, di bawah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. 2 kali Uthman dikahwinkan oleh Nabi dengan anak perempuan dia. Tinggal lagi Fatimah, seorang-seorang, adik-beradik dah tak ada dah. Jadi bila berlaku peristiwa macam ni, Ali nak kahwin dengan seorang lagi, Fatimah keseorangan, mak dah tak ada, adik-beradik pula tak ada, tinggal lagi bapak dia, ya. Maka Nabi SAW membela Fatimah. Nabi kata, bada'atum minni la tu'ziha, Fatimah ini darah dagingku, jangan kamu sakiti dia. Jadi biasalah anak bongsu. Itu di antara perkara yang kita kena ambil perhatian lah para jemaah sekalian, bahawa dari sudut adab, dari sudut etikanya macam tu. Manakala kita ada kemampuan sungguh-sungguh, isteri yang pertama telah diberi segala kemewahan, segala kehendak, dan tetapi si suami ini mempunyai kekuatan power yang tersendiri, yang tidak mencukupi dengan seorang wanita je. Kehendak nafsu dia, bukan kehendak buah dia. Kalau kehendak buah nak bini pak, patah hari-hari duk cari tongkat ali dengan Viagra, tak ada faedah tu. Tapi memang dia ada kemampuan sungguh dari sudut fizikalnya, dari sudut harta bendanya, maka minta izin lah. Nak kahwin, jangan lari-lari. Biasanya tak ada jadi masalah. Yang jadi masalah ni yang tak cukup power. Dia duk bertongkat dengan tongkat itu. Tongkat ni akhir kali nak kahwin lagi, maka mana wanita nak bagi? Macam kita lah juga dah. Bagi makan tak cukup, kemudian nak bagi-bagi dengan orang. Kita kata itu masalah. Baiklah. Isu yang ke-8, Nabi kita SAW seorang manusia dan dia Nabi. Sudah tentulah sebagai seorang bapa memiliki perasaan sayang kepada anak perempuan dia. Tak suka, lebih-lebih lagi anak bongsu. Lebih-lebih lagi anak bongsu. Apabila sampainya ke telinga Nabi SAW daripada Bani Hisham tadi, nak kahwinkan dengan Ali, mereka tu bagi tahu, minta izin dengan Nabi. Mana tidak kata buat lari. Tak apa dah, Ali nak diam-diam lah. Kita pergi kahwin di sempadan ke mana, contoh ni, tak ada sempadan masa tu. Di Madinah. Jadi dia orang minta izin. Rafadha, Nabi kita tak izin. Nabi kata, la azanu lahum, summa la azanu lahum, summa la. Aku tak izin, aku tak benar, aku tak bagi. 3 kali ulang. Jadi Nabi kita guna summa itu maknanya menunjukkan, mula-mula dia kata aku tak bagi. Summa, dan aku tak benar. Gitu. Summa, aku tidak izin. Maknanya kalau dah Nabi kita ulang sampai 3 kali, kalau Ali kahwin juga haramlah perbuatan itu. Tapi kalau kita sama-sama yang tidak ada wahyu ni, kalau kita nak kata haram ke, nak kata yang pentingnya tak baik lah. Yang pentingnya tidak baik lah buat perangai macam tu. Sebab apa Nabi kita tak benar? Ali kahwin seorang lagi sebab aziyata Fatimah. Perbuatan ini akan menyakiti hati Fatimah. Dan perbuatan itu haram sebab apa? Sebab dia sekaligus menyakiti hati Nabi SAW. Sebab tu anak kata, ayah orang lain tak sama dengan Nabi. Jangan pula buat guna hadis ni semata-mata untuk menyekat orang lain. Tidak. Kemudian Nabi juga tidak benarkan 2 anak yang sangat berbeza. Anak Nabi dengan anak Abu Jahal duduk di bawah seorang suami yang rapat dengan Nabi SAW, maka tidak layak dan tidak sesuai. Habis, kekalah seorang dulu. Nanti Fatimah dah tak ada, bolehlah kahwin. Baik, yang ke-9, labudda nafham. Kita kena faham di sini tentang sikap Nabi SAW. Apakah Nabi nak menyekat kebebasan Ali? Jawabnya tidak. Sebab baginda Nabi SAW seorang bapa yang disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Makna Nabi kita ni, umat dia sakit pun dia susah hati, apa lagi kalau anak perempuan dia. Kita kena kenal siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti anak dia lebih kuat lagi daripada orang mukmin yang biasa. Yang kedua, Fatimah wahidah. Fatimah dah jadi tunggal. Adik-beradik dia semua sudah meninggal. Mak dia sudah tidak ada. Maka tempat dia nak luah perasaan sudah tidak ada, tempat nak maka Nabi dia cakap dengan ayah dia saja. Jadi bapa membela dia supaya Ali tidak menyakiti dia.
Yang ketiga, asy-syarifatu la tudar bi darratin. Jadi orang yang mulia, wanita yang mulia, janganlah kita beri menyusahkan dia, mengeruhkan keceriaan hidup dia. Lebih-lebih lagi Fatimah ni sayyidatu nisa'il mu'minat. Sayyidatu nisa'il mu'minin. Penghulu bagi wanita umat ini. Kenapa kita nak sakit hati dia? Tak boleh lah. Maka samalah apa yang saya sebut tadi. Kalaulah isteri kita tu anak orang besar, anak tok guru kita sendiri contohnya, janganlah kita buat perangai pelik macam ni. Ini untuk maklumat sajalah. Benda tu dah lepas. Ana beberapa kali saya dengar daripada mulut arwah bapak saya ni rahimahullah. Dia kata, aku ni ada ya orang nak bagi calon isteri. Ada kemampuan, tak ada masalah. Tetapi oleh kerana makmu ni, ibu saya Fatimah rahimahullah, anak tok guru aku, anak kepada Syekh Daud bin Sulaiman Al-Kelantani Al-Makki, tok guru besar di Mekah. Syekh Daud ambil aku waktu aku sedang susah. Syekh Daud ambil aku jadi menantu aku tengah susah, tengah belajar, tak ada harta apa pun, pergi mengaji Syekh Daud tengok dia ni baik orangnya, rajin belajar, tekun, terus dia tangkap buat menantu. Jadi oleh kerana itu aku tidak akan kahwin seorang lagi, madukan mak saya lah, rahimahumullah, dua-duanya Allah Ta'ala cuci rahmat, sebab menghormati tuan guru dia Syekh Daud Al-Kelantani. Jadi kita pun kena ada juga adab ni, barulah insya-Allah kita ada keberkatan dalam hidup kita ni. Nah, ni duduk rumah mertua, tiba-tiba pergi kahwin seorang lagi, kita mengatakan ini satu dari sudut etika lah, dari sudut orang panggil budi bahasa, kira bicara tidak kena lah macam tu. Baiklah, para jemaah sekalian, kita tak nak panjangkan di sini. Jadi yang pentingnya Nabi buat bandingan. Abul As Al-Absyami nak banding dengan Ali Al-Muttalabi, anak cucu Abdul Muttalib. Tapi perangai Abul As lebih baik kerana dia menyayangi Zainab dan tidak akan kahwin lebih dari ketika Zainab masih ada, dia tak akan kahwin. Itu dia panggil Nabi kita puji. Inilah orang panggil pukul anak sendiri menantu. Dia puji menantu yang tua supaya menantu yang adik ni jangan buat perangai. Jadi kita kadang-kadang perlu juga ayat-ayat puji-puji ni untuk menyedarkan orang lain, tapi jangan puji lebih-lebih. Kata orang jangan pong meletup nanti, pecah nanti, susah pula kita nak betulkan keadaan kan. Baiklah. Jadi walaupun perkahwinan Ali dengan Fatimah tanpa syarat, tidak ada syarat. Tak kata Nabi bersyarat, mu aku kahwin kamu yang Ali, mu jangan kahwin, tak ada. Tapi dia panggil secara urufnya begitu. Secara urufnya begitulah, walaupun tidak bertulis. Baiklah. Yang ke-10, perkara yang ke-10, beberapa isu dalam cerita ni, Juwairiyah Muslimah halal untuk dikahwinkan oleh Sayyidina Ali. Tetapi oleh kerana Nabi kita tidak benar berkumpul di antara anak Nabi dengan anak Abu Jahal di bawah seorang suami, maka Ali gugur hak itu kerana Juwairiyah itu anak Abu Jahal. Dia tak boleh ambil. Satu. Sekiranya seorang isteri membuat syarat kepada suami, mana dia buat syarat, mu nak nikah aku boleh, tapi tak boleh kahwin seorang lagi. Suami pun tanda tangan, bersetuju. Jadi kalau dia kahwin juga, perempuan itu berhak untuk menuntut fasakh. Sebab dia langgar perjanjian. Langgar perjanjian. Jadi langgar perjanjian. Jadi kita kena ingatlah, janji ni bukan satu benda main-main. Kita berjanji ni nak menghalalkan satu benda yang haram di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi dengan sebab kita akad nikah dengan nama Allah Taala, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibenarkan. Jadi kalau kita berjanji kena tunai. Jangan buat satu fenomena janji dimain-mainkan. Jangan. Ini satu benda yang mendukacitakan kita di saat ini, apabila janji dipermain-mainkan dan kita bimbang takut jadi satu fenomena dalam masyarakat bahawa berjanji okey je, nanti kalau kita tak boleh tunai kita abaikan. Kita kata di mana sifat seorang mukmin, al-mukmin la yakzib, orang mukmin tidak berbohong. Baik.
Jadi satu lagi kaedah yang mengatakan al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Benda yang ma'ruf dalam kehidupan ini seperti syarak yang dibuat syarak. Contohnya, oleh kerana semua anak-anak Nabi yang lain tidak diberi kebebasan untuk kahwin lebih. Jadi Fatimah pun sama jugalah. Sayyidina Osman dia kahwin yang kedua, adik-beradik yang sama, ada dengan adik dia, tapi setelah mati yang pertama. Dia tak poligami di situ, tak berlaku poligami. Maka kita juga mesti menghormati keturunan yang mulia supaya kita tidak berlaku satu perkara yang tidak baik kepada keluarga wanita itu sendiri. Jadi kita kena tahulah. Baiklah para jemaah sekalian, ada yang mengatakan isu Nabi dengan Abu Jahal ni khususiyah. Sebab Nabi siapa, Abu Jahal siapa. Adapun pakcik kita, mertua kita dengan orang lain lebih kurang yang sama. Cuma dari sudut kira-kira, dari sudut perkiraan, dari sudut etika, dari sudut orang panggil budi bahasa, kira bicara, kena ambil kira lah. Sebab itulah bagi anaknya, saya sangat tidak bersetuju kawan-kawan kita yang nak kahwin seorang lagi, kahwin sembunyi-sembunyi, kahwin senyap-senyap, tak daftar sana sini sebab takut ke keluarga. Taklah, kita kata nak kahwin berterus terang, jangan main sembunyi-sembunyi. Kerana itu kalau orang sembunyi takut ni, tak layak lah dia nak kahwin seorang lagi. Walaupun kawan saya marah dengan saya, tapi itulah yang kita nak kata. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi kisah yang ke-153 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.